Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam channel Cikgu Zul Syekh. Channel yang berkongsikan tentang silibus geografi dan sejarah KSSM. Jadi bagi yang pertama kali singgah di channel ini, perkenalkan diri, saya Cikgu Zul, Cikgu Geografi dan Sejarah. Orang Sabah, berasal dari Tawau, tapi sekarang mengajar di daerah Tenom. Masih juga dalam Sabah. Jadi dalam video kali ini saya akan kongsikan tentang tajuk bab 9, yaitu pertempatan di Malaysia. Jadi siapa yang sudah menonton video saya yang lepas-lepas, sekarang ini sudah sampai ke bab 9. Jadi saya harap lepas ini saya dapat selesaikanlah sampai bab semua tajuk 3 dan 4 geografi. Sebelum kita mulakan, saya mau tanya Anda lah, Anda tinggal di kawasan pertempatan mana? Bandar atau luar bandar? Kalau macam saya sekarang ini, saya berada di kawasan luar bandar, kategori luar bandar. Jadi kita kena bezakan lah. Kalau bandar dengan bandar, mungkin kita bandar dengan luar bandar kita dapat bezakan. Tapi antara luar bandar dengan pedalaman itu satu masalah sedikit. Jadi orang selalu anggap kawasan Sabah ini kebanyakannya pedalaman. Macam saya di Tenom. Tenom ini sebenarnya bukanlah memanglah masuk zona pedalaman, tapi bukanlah kawasan pedalaman. Macam di sini kita daerah Tenom ni, Keningau, Nabawan, semua ni Tembunan adalah zona pedalaman atas. Area Sipitang, Beaufort itu semua itu pedalaman bawah. Tapi tidaklah bermaksud kawasan ni dua zon ini, pedalaman atas dan pedalaman bawah ini berada di pedalaman. Bukan semua. Jadi kalau macam bukan Tenom ni, kami berada di kawasan luar bandar. Apa beza pedalaman dengan luar bandar? Tapi sebelum itu kita pergi dulu, apa maksud bandar? Bandar ni jika penduduknya lebih 10.000 orang dan kegiatan ekonominya bukanlah pertanian semata-mata, lebih kepada perindustrian perniagaan. Lebih 10.000 itu bandar. Tapi kalau kurang 10.000 itu adalah luar bandar. Jadi apa pula beza luar bandar dengan pedalaman? Kalau pedalaman, kawasan luar bandar yang yang jauh dari kemudahan asas, jauh dari bandar utama, jauh dari pinggir pantai. Jadi lepas itu penduduknya pun sangat sedikit, kemudian asasnya tidak cukup. Jadi serba kekurangan. Itu kawasan zona pedalaman, memang jauh di hulu sana di hutan. Itu maksud pedalaman. Jadi macam daerah Tenom ini, pekannya memang di luar bandar, tapi ada banyak kawasan yang area betul-betul pedalaman. Contohnya di sana di area area Rundum, Bakuku, di sana memang betul-betul pedalaman. Kalau di Sarawak pula banyak dari start dari Kapito masih luar bandar, masuk jauh lagi ke dalam ke hulu tuh itu memang sudah kawasan pedalaman. Jadi itu beza antara luar bandar dengan pedalaman. Jadi kalau macam saya ini berada di kawasan luar bandar. Jadi apa pula beza? Selalu orang keliru pedalaman dengan pendalaman. Beza tuh. Pedalaman kawasan yang jauh dari pinggir laut, jauh di hulu. Tapi kalau pendalaman, perkataan pendalaman itu adalah sebenarnya kata kerja, mendalami. Proses pendalaman sungai. Jadi kita mendalamkan sungai. Itu beza dia. Jadi jangan salah sebut, kita sebut pedalaman, bukan pendalaman. Jadi sekali lagi saya tegaskan, ada kawasan yang nama dia zon pedalaman, tapi bukan semua kawasannya itu adalah pedalaman. Jadi kita anggap sebagai luar bandar lah. Jadi dalam tajuk ini kita akan belajar tentang bandingan antara bandar dan luar bandar. Jadi di sini kita akan belajar jenis-jenis pertempatan di Malaysia, yaitu bandar dan luar bandar. Pola pertempatan, yang pola berpusat, berkelompok, berjajar, berselera, itu kita akan belajar. Ini yang terakhir yaitu apa fungsinya bandar dan luar bandar. Jadi bandar ada fungsinya sendiri, luar bandar pun ada fungsinya tersendiri. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Jadi Anda suka tinggal di mana? Bandar atau luar bandar? Kita akan bincang selepas ini. Kita pergi kepada 9.1, yaitu jenis-jenis pertempatan yang ada di Malaysia. Jenis-jenis pertempatan
Oke, pertempatan ini maksudnya tempat orang tinggal. Ya, jenis-jenis pertempatan yang ada, kita ada bandar dan luar bandar. Oke, apa ciri-ciri sebuah bandar? Oke, bandar di Malaysia, ciri pertempatan bandar ialah penduduknya berjumlah lebih 10.000 orang. Nah, oke, lebih 10.000 orang. Oke, bukan itu saja, terus itu mempunyai kemudahan asas yang pelbagai. Banyak jenis kemudahan asas, semua ada, lengkap. Ya, nah, jadi kalau ada kawasan tuh yang penduduknya lebih 10.000 tapi tiada jalan raya, tiada elektrik, tiada internet, itu belum masuk kategori bandar, ya. Dan kawasan kediamannya, pertempatannya bercirikan modern. Maksudnya memang lagi banyak taman perumahan lah berbanding kawasan kampung-kampung nih. Semua taman perumahan, kondo, apartemen, flat, apa semua tuh. Jadi itu ciri berkediaman modern. And then kegiatan ekonominya, of course lah, perindustrian, perniagaan, pembinaan, pentadbiran, perkhidmatan. Kalau macam perindustrian ya banyaklah kilang-kilang. Kilang-kilang kebanyakannya di bandar-bandar besar. And then perniagaan, of course banyak mall, pasaraya besar-besar, semua di bandar kan. Pembinaan, bina bangunan tinggi-tinggi, bina taman perumahan, kawasan industri. Jadi industri pembinaan. Dan pentadbiran, biasanya kawasan bandar nih jadi pusat pentadbiran. Nah, disitulah pejabat majlis daerah, majlis perbandaran, disitulah pusat pentadbiran negeri, ibu negeri kan. Jadi itu jadi fungsi. Dia punya salah satu cirinya. Ini yang terakhir, perkhidmatan. Semua perkhidmatan ada di situ. Kesehatan, pendidikan, semua pusatnya di situ. Pengangkutan, apalagi. Macam-macam jenis perkhidmatan lah yang ada di situ. Jadi kawasan itu ciri-ciri kawasan bandar. Penduduk lebih 10.000. Lengkap segala kemudahan asas, infrastrukturnya, and then ciri kediamannya modern, and then ada industri, ada aktiviti ekonomi, perindustrian, pembinaan, dan sebagainya. Settle ciri-ciri bandar. Kita pergi kepada ciri-ciri kawasan pertempatan luar bandar. Guys, kalau pertempatan luar bandar, merujuk kepada kawasan yang pertempatan yang mempunyai kepadatan penduduk yang rendah. Maksudnya kurang padat lah penduduknya, sederhana ataupun jarang. Jadi jumlah penduduknya satu kawasan tuh kurang 10.000. Jadi kalau lebih 10.000 dia bandar, kurang 10.000 dia luar bandar. Kemudahan asas yang minimum, maksudnya ada kemudahan asas tapi asal ada sajalah, cukup untuk kegunaan penduduk. And then kawasan kediaman sederhana dan berciri tradisional. Maksudnya kuranglah taman perumahan, rumah kampung-kampung, semua kawasan kampung-kampung. Jadi itu kebanyakan rumah yang macam itulah, area kampung. Sebenarnya lagi best macam itu, banding taman perumahan. And then kegiatan ekonomi terhad kepada sektor pertanian, industri desa, peternakan. Jadi kalau pertanian biasalah luar bandar, macam-macam jenis kebun lah ada di kawasan luar bandar. Cakap siap, buah-buahan, sayur-sayuran semua ada. Semuanya murah-murah. Macam Tenom nih banyak buah, banyak sayur. Orang dari bandar-bandar besar pula yang datang ke Tenom, beli buah banyak-banyak jual di bandar. Terutamanya orang dari Tawau, dari Keke datang sini, ambil buah, sayur-sayuran dari Tenom, bawa di bandar, di pasar besar jual di sana. And then peternakan. Peternakan ini macamnya tuh ternak ayam, kambing, lembu. Jadi memang di kawasan luar bandar. Kalau orang mau ternak lembu di tengah-tengah bandar KL itu kan, pusat peternakan lembu. Tiba-tiba ada pusat peternakan babi. Di tengah-tengah bandar Kota Kinabalu. Ngam lah kan. Jadi memang di kawasan luar bandar. And then industri desa. Industri desa nih industri yang kecil-kecilan. Buat krepek, craft tangan, apa semuanya. Semua hasil-hasil penduduk tempatan. Itu nama dia industri desa. Jelas beza antara bandar dan luar bandar. Ciri paling besar itulah jumlah penduduk. Lebih 10.000 bandar, kurang 10.000 luar bandar. Guys, kita pergi terus kepada 9.2 yaitu pola pertempatan di Malaysia. Pola pertempatan ialah corak atau reka bentuk susunan suatu kediaman manusia. Suatu tempat atau suatu kawasan. Jadi bentuklah susunan dia. Macam mana dia punya corak ataupun bentuk dia. Jadi kalau di Malaysia ini kita ada 4 jenis, secara umumnya 4 jenis corak, ataupun pola pertempatan. Kita ada berpusat, berkelompok, berjajar, dan berselera. Kita pergi go through satu persatu. Macam mana tuh berpusat? Yang pertama yaitu pola berpusat. Pola
pertempatan berpusat, ciri-cirinya ialah, rujuk buku teks, semua boleh rujuk buku teks Anda, rumah atau bangunan dibina secara rapat, di suatu kawasan yang menjadi tumpuan penduduk. Maksudnya dibina rapat-rapat, semua berkumpul satu tempat. Jadi ada satu, jadi daya tarikan satu kawasan tuh. Jadi menyebabkan orang semua bina kawasan pertempatan tertumpu di kawasan itu. Terdapat di kawasan persimpangan jalan raya atau taman perumahan. Contohnya pertempatan Bandar Tun Razak di Kuala Lumpur. Jadi maksudnya, orang biasanya di kawasan persimpangan jalan. Contoh ada simpang 4, disitulah banyak orang berkumpul. Di situ ada kedai runcit, orang makin lama buat taman perumahan, banyak bangunan. Jadi itu jadi kawasan berpusat. Terdapat kemudian yang melibatkan pusat perniagaan, pelabuhan, dan rumah ibadat. Jadi biasanya di mana ada pusat perniagaan, di situ jadi kawasan pusat pertempatan. Di situ orang semua berkumpul. Ada kawasan pelabuhan, rumah ibadat. Situ contohnya, situ ada kawasan rumah ibadat, ada masjid. Jadi orang pun masjid menjadi pusat dia. Jadi sekeliling tuh kampung tuh orang buat kawasan pertempatan. Jadi apa juga lah kawasan, contoh ada pusat pendidikan, ada universiti apakah di situ college jadi orang biasanya akan bertumbuh di kawasan-kawasan seperti itu, tempat orang berkumpul. Alright. Seterusnya yaitu pertempatan berkelompok. Kalau berkelompok nih, susun atur rumah adalah secara berkelompok, dan terancang di suatu kawasan. Maksudnya, ada satu tempat nih, ada rumah, berkumpul. Lepas ada lagi tempat lain lagi berkumpul lagi. Jadi maksudnya dia bilang orang macam begeng, ada dia punya kelompok tertentu, dan terdapat jadi kawasan pertempatan rancangan dan pembangunan tanah. Contoh kerajaan majukan, contoh kawasan Felda, satu kawasan tuh kerajaan majukan, jadi semua orang tertumpu situ, kelompoknya di situ, lepas selang berapa kilometer, ada lagi satu lagi kawasan Felda, ada lagi kawasan pertempatan berkelompok di situ, jadi pengaruh kerajaan juga lah, jadi kawasan macam itu pun berkelompok disebabkan oleh rancangan kerajaan. Contohnya mari kita tengok, contohnya Felda Trola di Perak, Felda Air Tawar Johor, dan Felda Sahabat di Sabah. Kalau di Sabah nih yang terkenal Felda Sahabat lah. Kalau macam area Tawau itu ada Felda Umas, Kalabakan. Jadi kalau di Lada tuh Sahabat, sana antara tempat tanah rancangan Felda yang terbesar di Sabah nih. Jadi sana memang kawasan pertempatannya memang berkelompok, ikut dia punya tempat kegiatan ekonomi. Kita pergi kepada pertempatan berjajar. Kalau yang berjajar nih, kawasan yang ataupun rumah atau bangunan dibina sepanjang jalan raya atau tepi pantai. Jadi baris semua tepi jalan, semua tepi sungai, semua di kawasan pinggir laut dia berjajar. Jadi sebab semua orang mau dekat dengan jalan raya kan, ataupun kawasan jalan kereta api. Kalau Tenom nih jalan kereta api pergi Pangia, rumah semuanya tepi jalan kereta api. Dan sekalilah tepi sungai. And then pola pertempatan berselera. Terakhir yaitu berselera. Berselera nih rumah dan bangunan dibina secara berselera atau berjauhan antara satu sama lain. Satu-satu, sini ada satu, sana ada satu, situ pun ada satu lagi. Jadi tambur. Dalam bahasa Sabahnya bilang orang tahambur, jadi dalam bahasa Melayu bakunya berselera lah. Kalau di sini orang cakap hamburan, bamburan. Sana ada rumah, sana ada rumah, sana ada rumah, semua satu-satu. Kelihatan bertaburan dan tidak seragam, tidak tersusun lah maksudnya. Terdapat di kawasan kampung, kebun kecil getah dan sayur, contohnya di Bukit Tinggi Pahang dan Kundasang Sabah. Jadi contoh di Sabah ini di Kundasang lah, dia ikut pertempatan tuh ikut tanah lah, pemilik tanah dia akan buat rumah di kawasan tanahnya sendiri. Jadi orang lain pun buat rumah di kawasan tanahnya sendiri. Jadi memang of course lah berselera, bahambur. Sana rumah, ada lereng bukit, ada kawasan ini, ada kawasan rata yang sedikit. Jadi kawasan itu pun berselera. Kita tengok di Kundasang, jadi kawasannya pun satu-satu, berselera. Mungkin ada 2-3 rumah sini, sana ada lagi 2-3, kan di bawah ada lagi, atas bukit sedikit ada lagi 2-3 rumah. Jadi dia tidak tersusun, tidak seragam, hambur bilang orang, bamburan, jadi settle 4 pola pertempatan, berpusat, berkelompok, apalagi berjajar dan juga berselera.
lera ataupun bahambur. Kita jangan guna bahambur, kalau tuh budak-budak Sabah ini selalu guna bahasa kampung nih. Kita guna perkataan yang dibagi dalam buku teks, ya, yang diberikan dalam buku teks. Berpusat, berkelompok, berjajar, bukan berjajar, berjajar, and then berselera. Ingat nama tuh. Kita pergi kepada 9.3 fungsi pertempatan bandar dan luar bandar. Oke guys, mari kita pergi kepada fungsi kawasan pertempatan bandar. Kawasan bandar nih fungsinya kita pecah kepada 3 bagian lah. Tiga aspek, yaitu pertama dari segi aspek ekonomi, dari segi aspek sosial dan juga aspek kerajaan, governance. Jadi kita pergi kepada aspek ekonomi dulu. Jadi di kawasan pertempatan bandar nih fungsinya, kegunaan dia ialah sebagai bandar, pelabuhan. Jadi memang kawasan yang ada pelabuhan memang akan jadi bandar. Bandar yang melibatkan urusan import dan ekspor. Penduduk terlibat dalam sektor perkapalan dan penguatkuasaan maritim, kerja Navy ataupun apa maritim Malaysia. And then sebagai contoh kawasan Pasir Gudang Johor, itu pelabuhan. Klang Selangor, Port Klang, pelabuhan Klang di sana. Bintulu Sarawak, ini kawasan pelabuhan terminal minyak juga, dan juga pelabuhan import ekspor, dan juga Teluk Sepanggar Sabah. Ini paling dekat di Sabah ni lah, Teluk Sepanggar. Di situ tempat itu adalah pelabuhan kontainer. Jadi semua kontainer, segala jenis kapal lah di situ, kapal kontainer, kapal yang muat barang-barang elektronik, barang-barang kendaraan, nah semua datang di situ, berlabuh di Teluk Sepanggar. And then yang kedua yaitu bandar perindustrian. Apa cirinya? Bandar yang mempunyai pelbagai kegiatan industri, macam jenis berbagai, industri apalagi makanan, tekstil, macam-macam lah, pembuatan, otomotif. And then kebanyakan penduduk bekerja dalam bidang pengeluaran, kejuruteraan dan teknikal. Semualah penduduk sekitar kerja di situ. Jadi mereka kebanyakannya orang yang tinggal area kilang itu memang orang kerja dekat kilang itu juga lah. And then sebagai contoh Shah Alam Selangor. Semua tahu lah kan. And then Seberang Perai Pulau Pinang. Seberang Perai macam-macam jenis kilang yang ada di situ. Kilang elektronik, barang-barang buat laptop, buat handphone, segala macam-macam lah. Buat chip komputer. Buat barang-barang kereta, macam-macam jenis kilang. And then kita ada bandar teknologi maklumat. Bandar yang berperanan mengembangkan teknologi maklumat dan telekomunikasi, yaitu ICT. Terdapat pelbagai peluang pekerjaan yang melibatkan penggunaan ICT, termasuk pemasaran, pengatur caraan komputer. Ini bagian orang-orang software engineering lah, dan juga orang-orang marketing. Sebagai contoh Cyberjaya Selangor dan Taman Teknologi Malaysia Kuala Lumpur. Dua nih, Cyberjaya dengan Taman Teknologi Malaysia nih. Situlah tempat orang-orang software engineering, orang-orang komputer semua kerja di situ, orang-orang marketing. Jadi di situ dia punya pusat. And then seterusnya itu bandar perlombongan. Jadi perlombongan bukannya yang sekarang ini, bukan macam dulu biji timah apa semua arang batu. Kita sekarang ialah oil and gas, petroleum dan gas. Bandar yang berkembang akibat pendorongan sumber, mineral ini contohnya ada Bintulu Sarawak, bandar tempat penapisan minyak. Kerteh Terengganu, tempat sana yang tapis minyak petroleum, jadi menghasilkan berbagai jenis produk petroleum. And then jadi of course lah, kilang besar, kawasan lojinya besar, and then peluang pekerjaan pun banyak. Jadi semua bagai jenis 20.000 orang kerja di situ. Jadi memang dia akan jadi berkembang jadi ke satu bandar. Jadi tempat-tempat lain pun, kawasan lain pun yang tidak terlibat dengan oil and gas ini pun akan menerima tempias kemajuan dalam bidang perlombongan tuh. Jadi berkembanglah menjadi sebuah bandar. And then yang terakhir yaitu sebagai bandar pelancongan. Terkenal bandar yang terkenal dengan berbagai aktiviti pelancongan, menawarkan berbagai peluang pekerjaan dalam sektor perniagaan dan juga pelancongan. Contohnya Port Dickson di Negeri Sembilan, pantai, dan juga Bandar Raya Melaka. Jadi ada bandar yang terkenal dengan pelancongan. Orang datang sebab mau melancong. Jadi akibat perkembangan sektor ekonomi pelancongan ini, kawasan itu berkembang menjadi kawasan bandar. Bukan semualah bandar di Malaysia begitu jadi pelancongan, tapi tapi ada juga bandar tertentu yang maju sebab sektor pelancongan. Ada kawasan yang semua dia ada. Perlombongan dia ada, industri dia ada, pelancongan dia ada. Kalau macam di sini Kota Kinabalu,
Pelancongan pun iya juga. Oke, pelabuhan pun iya juga. And then industri pun ada. Kota Kinabalu Industrial Park. And then and then Perlumbungan, Perlumbungan ada juga. Jadi di KK tempat penapisan minyak Petronas ada juga di sana di Sepanggar. Tempat kumpul minyak kan. Nah, jadi bermacam-macam fungsi. Kalau bandar teknologi maklumat tuh mungkin bukan lah kan. Tapi ada bandar yang mempunyai berbagai fungsi dan bukan semua bandar fungsinya sama, semua desa purata bukan. And then kita pergi kepada fungsi sosial. Kalau fungsi sosial, kawasan bandar nih, fungsi sosial nih merujuk kepada fungsi bandar dalam menyediakan kemudahan perkhidmatan kepada penduduk, segala infrastruktur itu fungsi sosial. Jadi contohnya bandar pendidikan, ada bandar yang maju sebab sektor pendidikan. Terdapat institusi pengajian tinggi, ada universiti di situ. Tawarkan peluang untuk belajar kepada berpuluh-ribu pelajar ke seluruh negara untuk semua pelajar dari seluruh negara. Dan wujud peluang pekerjaan, ada jadi pensyarah, jadi staf sokongan, even kerja security pun, cleaner, banyak peluang pekerjaan sebenarnya di situ. Jadi pekebun, jadi penyelia, banyak peluang dalam satu universiti berpuluh ribu pelajar. Of course ada beribu-ribu peluang pekerjaan. Sebagai contoh, kita ada Tanjung Malim, UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kawasan itu maju, sebab ada Universiti Pendidikan Sultan Idris itu. Ramailah pelajar situ. Itu ada universiti khas untuk melahirkan bakal guru. And then kita pergi kepada bandar satelit. Bandar satelit ini berperanan sebagai bandar sokongan kepada bandar utama. Bukannya bandar itu ada satelit, satelit yang di angkasa lepas tuh. Bandar satelit ini maksudnya di bandar sokongan. Contoh macam di Sabah nih, Kota Kinabalu, sudah Tepu kan ada habis sudah dimajukan semuanya. Jadi wujud bandar-bandar yang di tepi Kota Kinabalu seperti Sepanggar, kita ada Inanam, kita ada yang Tuaran, Penampang, Dongongon yang menjadi bandar satelit kepada bandar Kota Kinabalu. Sebab bandar Kota Kinabalu sudah jam, pindah lagi si besar lagi kawasan, wujud bandar-bandar lain lagi di pinggir Kota KK jadikan sebagai bandar satelit. And then peluang pekerjaan dalam berbagai sektor, memanglah dia kan cover bandar utama. Jadi bandar satelit ini fungsinya cover bandar utama. Jadi fungsinya pun lebih kurang sama lah. Sebagai contoh kalau di Semenanjung Petaling Jaya, Selangor dan juga Senawang Negeri 9. Petaling Jaya ini di cover apa? KL dengan Shah Alam lah. And then kalau Senawang nih Seremban, di cover bandar nih. Maksudnya bandar satelit ini sebagai bandar sokongan, support bandar utama yang sudah full. And then yang terakhir bandar Diraja. Bandar Diraja nih ini di Semenanjung lah. Bandar yang menjadi tempat terletaknya istana, yaitu kediaman rasmi bagi sultan atau diraja. Ada daerah macam di Perlis Arau kan. Jadi ibu negerinya Kangar, tapi bandar dirajanya Arau. Jadi tempat itu ada istana diraja. Jadi ada peluang pekerjaan di situ. Jadi tempat itu pun akan dimajukan juga lah. Sebagai contoh di Pekan Pahang. Ibu negerinya Kuantan, tapi bandar dirajanya Pekan. Situ Sultan Pahang, istana Sultan Pahang. And then Kuala Kangsar, Perak dan Arau Perlis. Jadi itu adalah bandar di Raja. Alright, settle kemudahan dari segi sosial. Kita pergi kepada governance, itu fungsi bandar dari segi governance. Yang pertama, of course lah sebagai bandar pentadbiran. Semua bandar-bandar nih situlah tempat pentadbiran kerajaan. Ada yang jadi ibu negeri, ada ibu negara, ataupun tempat pusat pengurus pentadbiran daerah, and then menawarkan berbagai bentuk perkhidmatan kepada penduduk. Contohnya apa? Putrajaya, kita punya pusat pentadbiran. Ibu negara KL, tapi pusat pentadbiran negara, peringkat persekutuan di Putrajaya. Dan kalau di Sabah, Kota Kinabalu lah jadi ibu negeri dan juga pusat pentadbiran negeri. Kuantan Pahang, semuanya yang ibu negeri, bandar ibu negeri semuanya jadi pusat pentadbiran. Tak kira lah negeri mana. And then kedua yaitu bandar pertahanan. Menempatkan pangkalan tentera yang menjadikan bandar ini berkembang sebagai kawasan penempatan yang lebih besar. Contohnya Lumut Perak. Apa di Lumut Perak? Navy, tentara laut di Raja Malaysia. Bandar itu maju sebab situ terletaknya pangkalan PLDM negara kita.
dan juga Production Negeri 9. Situ pun pangkalan tentara juga. Oke ya. Nah, kalau macam di Sabah nih, pinggir Bandar Kota Kinabalu, Alok Kawi. Alok Kawi pun situ ada tempat, situ markas tentara. Kita ada ATM di situ. Alright, and then yang terakhir fungsi governance-nya itu kerajaan, itu Bandar Sempadan. Berfungsi sebagai pintu masuk keluar masuk negara kita. Kita boleh masuk dan keluar negara kita. Dan kegiatan pelancongan dan perdagangan yang rancak di situ, contohnya Rantau Panjang Kelantan dan Padang Besar Perlis. Dia bukan pintu masuk utama, dia bukannya bandar besar KL apa semua, tapi dia dekat dengan sempadan. Contohnya macam Rantau Panjang Kelantan dekat dengan sempadan Malaysia, Thailand, and then Padang Besar Perlis dengan Thailand. Jadi ekonomi rancak di situ. Jadi penghubung antara dua negara. Sabtu dia berkembang menjadi sebagai bandar. Alright. Jadi settle fungsi kawasan bandar. Kita pergi kepada fungsi luar bandar. Mari kita lihat apa fungsi luar bandar, kawasan luar bandar. Apa bedanya dengan bandar? Kalau dari segi ekonomi, di luar bandar ekonominya utama yaitu pertanian, peternakan, perlombongan, industri desa yang menawarkan peluang pekerjaan. Jadi lebih fokus kepada pertanian dan peternakan lah ekonomi dia, bukannya industri. Tidak kilang-kilang besar di kampung. Dan pertanian di kawasan luar bandar merangkumi padi, getah, kelapa sawit, sayur-sayuran, macam tenom ni lah. Sawit ada, getah ada, buah-buahan ada, sayur-sayuran pun ada. Dan peternakan lembu, kambing, ikan air tawar. Dan perlombongan melibatkan penerapan sumber mineral. And then industri desa membolehkan penduduk menghasilkan produk seperti kraftangan dan makanan. Industri desa ini lebih kepada kraftangan. Kalau tenom ini banyak kraftangan. Produk-produk daripada manik tuh, produk daripada rotan, berjual kepada pelancong-pelancong. Dan juga hasil makanan. Ada daerah hasilkan mie kuning, ada daerah hasilkan krepe, ataupun makanan-makanan tradisional tempatan. Dan kita ada fungsi sosial. Kota-kota luar bandar turun punya kemudahan sosial seperti ada rumah ibadat. Memang selalunya setiap kampung selalunya mungkin ada yang majoriti muslim, ada masjid, ada gereja. Kalau macam di Sabah ini memang unik lah. Setiap kampung tuh kalau boleh ada gereja dan ada masjid. Walaupun dia punya walaupun ada yang majoriti muslim, ada juga gerejanya. Mungkin ada kawasan tuh minoriti muslim tapi ada juga dia punya masjid. Besar lagi dia punya masjid. Jadi itu biasa di kampung. Itu normal lah. And then klinik kesehatan. Selalunya setiap kampung nih, setiap mukim ada dia punya klinik kesehatan. Bukan setiap kampung, setiap mukim gitu ada dia punya klinik kesehatan. Bagi-bagilah, mungkin ada beberapa kampung. Jadi ada satu klinik kesehatan. And then perkhidmatan pos, ada luar bandar, selalunya ada. And then bekalan air dan elektrik. Kawasan luar bandar ini memang ada air dan elektrik lengkap. Yang kalau pedalaman tadi memanglah pedalaman belum tentu ada air dan elektrik. Tapi kalau luar bandar macam tenom nih, orang anggap mungkin macam jauh betul kan di pedalaman. Bukannya kami ini tinggal di pedalaman sangat, yang lumba berenang dengan buaya, berlari-lari dengan gajah, dan main apa lagi, main kejar-kejar dengan monyet. Bukanlah, lengkap ya semuanya area luar bandar nih. Bukan semua luar bandar nih yang macam di pedalaman tuh, lengkap ya semuanya sebenarnya, cuma minimum lah, tidak seperti di kawasan bandar. Dan yang terakhir yaitu governance. Governance nih perkhidmatan pengurusan pentadbiran terdapat di luar bandar. Ada juga, kita ada majelis daerah, ada pejabat daerah, dan ada juga tempat ketua kampung, pejabat-pejabat penghulu, pejabat JKK, itu semua. Kalau di tempat lain ada panggil tok batin, tuai rumah, biasa tuai rumah panjangan. And then setiap tuh dorang adalah berperanan masing-masing, ada tanggung jawab sendiri. Dan balai raya juga berperanan sebagai pusat kegiatan masyarakat. Selalunya setiap kampung ada balai raya, ada balai rayanya. Di tempat berkumpul orang kampung, mesyuarat JKK, apa semua aktiviti kampung semua dibuat di balai raya. Alright. Jadi settle untuk fungsi luar bandar. Jadi sebagai kesimpulannya kita rumuskan, kita ada dua jenis pertempatan, bandar dan luar bandar. Bandar lengkap semua, segala kemudahan, industri ada semuanya, penduduk lebih 10.000. Kalau luar bandar pula penduduknya kurang 10.000, kemudian asas yang minimum, lebih kepada pertanian, peternakan. Dan kepada kita pergi pola pertempatan, berpusat
kumpul semua, berkelompok, berjajar dan berselera. Nah, kalau saya punya bicara dulu cakap kalau mau ingat nih, ingat muka. Tengok jerawat. Ada orang jerawatnya apa? Berpusat. Semua berkumpul jerawat di hidung, berpusat di hidung. Ada yang berkelompok, ada di dahi, ada di pipi, ada di dagu. Itu berkelompok. Ada jerawat berjajar, berbaris semua di hidung. Ada jerawat berselera, ada satu sini, ada satu sini, ada satu sini. Ingat tuh jerawat saja, ya. And then kita pergi pada fungsi pertempatan bandar. Dari segi ekonomi, sosial, governance. Yang kita tahu lah, bandar lengkap dengan segalanya. Luar bandar ada tapi minimum, ya. Jadi saya harap Anda paham tajuk ini. Kita settle sudah bab 9. And then moga-moga ada manfaatnya untuk semua. Kita jumpa lagi di bab 10. Jangan lupa ulang kaji ya. Lepas belajar, try lah jawab soalan-soalan Google Form ke Quizzes ke. Paling kurang pun nih soalan di buku teks, boleh jawab di situ. Ya. Alright, saya doakan Anda semua berjaya dalam pelajaran. Amin. Adios.